lakinya boleh jatuh kepada waris-waris lain. Itu penting. Sebab tu kalau ustaz-ustaz yang mengajar faraid, saya yakin kalau kat masjid ni ada ustaz yang mengajar faraid, ada kuliah faraid, dia mesti kata anak lelaki kalau ada dia akan menghijab waris-waris hawashi ataupun waris-waris sisian kepada si mati, ataupun waris-waris yang ke bawah, waris furuk yang bawah, cucu cicit akan dapat fakir bila si mati ada anak lelaki. Kalau ada anak lelaki juga dia akan menghalang waris-waris sisian pun tak dapat harta pusaka. Ya tuan-tuan, itu penting kalau kena ada waris anak lelaki, sebab anak lelaki ni boleh jadi penghabis harta pusaka lah tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada adik kita dekat sini dia belajar faraid, dia tahu abang dia tu tak ada waris lelaki, yang ada anak perempuan, 5 orang anak perempuan tuan-tuan. Maka dia nanti harta pusaka yang ditinggalkan oleh abang dia nanti kalau abang dia meninggal dunia, ada bakinya jatuh dekat adik-beradik termasuk diri dia. Itu tadi. Rapat tadi. Selalu datang rumah abang dia, raya Cina datang, raya haji datang, raya semua raya dia datang tuan. Pilihan raya pun dia datang tuan. Tunjukkan tuan sebab dia tahu dia ada hak pusaka nanti tuan. Tu, tuan-tuan, maknanya kena hati-hati. Tu sebab dalam kes yang nak cerita tadi tuan-tuan, dia ada rumah, dia ada duit. So tuan-tuan, kalau ada rumah dengan duit 100,000, rumah 1.5 juta, macam mana? Kena kira faraid tuan-tuan. Kena kira faraid. Kebiasaannya waris-waris lain ni, contohnya adik-beradik, dia tak akan ambil rumah. Buat apa dia nak ambil rumah? Kenapa dia nak masuk dalam geran rumah tu? Dia tahu nanti kalau masuk dalam geran rumah menyusahkan dia pula, nanti satu hari nak bayar cukai, nak pergi takbir rumah tu. Biasanya dalam pembahagian bila kita terangkan ni adik-adik dia, saya terang adik-adik dia, tuan ada hak bahagian baki yang sebanyak 5/4. Baki daripada pembahagian daripada anak perempuan dengan isteri si mati, 5/4 jatuh dekat tuan-tuan semua yang ada pada lelaki. Nak ke kata rumah ni 5/4? Rumah kami tak nak lah ustaz, walaupun dia ada 1.5 juta. Kalau saya minta 1.5 juta tu 5/4 daripada 1.5 juta, mana ada dia orang nak bayar duit tersebut? Betul tak? Betul juga. Jadi kami lepaskan. Macam tu dah tuan-tuan cara kaedah pembahagian dia. Barulah telus, baru ada transparent. Ini main lepas, seorang orang dia suruh tanda tangan. Ni dah RM20 pergi minum kopi, dia tanda tangan. Itu penipuan tuan-tuan. Mesti jelaskan dulu haknya, berapa haknya. 5/4 haknya. Kena terangkan hak dia dulu. Dah terangkan hak, dah faham hak, barulah cerita lepaskan hak ke apa tuan-tuan Okey, dah faham hak baru lepas. Dan tanya kat duit. Duit 100,000 ni 5/4 daripada 100,000, hak dia berapa? Kira 5/4, 5/4 darab dengan 100,000. Contohnya dalam itu. Berapa hak dia? 20,800. Nak tak 20,000? Biasanya adik-beradiknya kita nak tak 20,000 tu? 5 orang tu 20,000 bagi 5, seorang dapat apa? Seorang dapat 5,000 kan? Seorang dapat 5,000 pula. Seorang dapat 4, seorang dapat 4,000. Nak tak 4,000? Tanya masing-masing. Awak nak tak 4,000? Tak apa ustaz, 4,000 ni bagi pada anak saudara. Tanya yang kedua pula, nak tak 4,000? Tak ustaz, sebab saya nak buat belanja anak sekolah saya. Wajib bagi 4,000 kat dia. Wajib bagi 4,000 dekat dia. Tanya dekat yang ni pula, bujang belum kahwin lagi, baru nak kerja. Nak tak 4,000? Tak ustaz, sebab boleh buat muka motor wai suku, dia kata. Bagi, kena bagi. Sebab dia ada hak dia. Dia nak kerja, dia nak bawa Grab, nak beli motor, bagi hak dia 4,000. Tanya seorang lagi, 4,000 nak? Tak apa ustaz, yang 4,000 ni saya ambil separuh saja. 2,000 saya ambil, 2,000 saya bagi dekat waris. Pun boleh juga macam tu tuan-tuan. Saya pernah buat macam tu. Dia tak ambil semua, dia ambil separuh je. 2,000 lagi saya bagi dekat anak saudara saya, diskaun. 2,000 je saya ambil. Boleh? Tak ada masalah. Yang penting ialah faham faraid ke tak? Tak faham faraid, tiba-tiba nak bagi muafakat, tak boleh. Tak boleh. Haram hukum mendahului hukum Allah. La tuqaddimu baina yadillah rasul. Tak boleh mendahului hukum
banyak dari kita membahagikan atau satu mendahului hukum Allah dan Rasul. Tak cerita hukum Allah dulu, tak cerita faraid dulu. Ini yang salah, ini yang tak boleh, tuan-tuan. Kena cerita faraid dulu, tuan-tuan. Baik, habis cerita tu. Saya tak nak cerita panjang-panjang dalam bab ni. Tuan-tuan pun belajar kuliah faraid. Tuan-tuan ni. Seterusnya, tuan-tuan, bila cerita harta pusaka ni pula, kena faham ada hak-hak yang perlu ditunaikan ke atas harta pusaka tersebut. Ada hak-hak yang perlu ditunaikan ke atas harta tersebut. Apa hak-haknya? Bayar hutang. Di antara turutan yang ulama dah buat, tuan, pertama sekali ialah bayar dulu. Bayar dulu urusan jenazah dia tadi, tuan, yang kita buat siang tadi. Pihak masjid dah uruskan. Contohnya pihak masjid urus jenazahnya, berapa kena bayar? 1,000. Sini urusan jenazah berapa, tuan? 1,000. 1,000. Ambil duit berharga, bayar 1,000 tu. Tu urusan jenazah tu wajib. Kalau tak bayar jadi hutang, tuan. Itu jadi hutang. Waris-waris ni kadang-kadang dia tak pernah berurusan dengan masjid. Urus telefon masjid, kita, tuan, bapak saya dah meninggal dunia, minta pihak masjid uruskan. Pihak masjid dia uruskan jenazah, semua dah siap bumikan, langsung hilangkan diri tu, tuan, tak bayar, tuan. Itu jadi hutang tu, tuan. Sepatutnya kena ambil daripada harta Allah, bayar 1,000 tu, tuan. Manis tak darah ajira fal yusamu ujratu. Siapa dah suruh orang bekerja? Tadi urusan jenazah tu orang masjid dah buat, PJK masjid, biro masjid dah buat. Itu semua ada upah yang kena bayar. Ada kerja yang kena bayar. Kalau dah suruh orang bekerja dan ada upah yang RM1,000 dari itu, ialah kadar yang telah mengikut adat yang telah ditetapkan oleh pihak masjid, dan adat telah urus kat sini. Pihak jaiz pun tahu, tak ada masalah, tak ada bantahan pun. So kena bayarlah, tuan-tuan. Kalau tak bayar jadi hutang. Arwah tu hutang, tuan. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Roh orang mukmin tergantung-gantung disebabkan hutang. Tuan-tuan. Kesian arwah, tuan-tuan. Duit peninggalan ada. Duit resi 600,000. Duit pampasan takaful ada 300,000. Semua duit-duit simpanan dikumpulkan ada 1 juta lebih. Bayar 1,000 kat masjid urusan jenazah pun tak nak, tuan-tuan. Siapa yang puaka, tuan-tuan? Saya nak tanya. Siapa yang puaka, tuan-tuan? Harta pusaka yang puaka? Siapa yang puaka? Hakikatnya yang puaka tu, tuan-tuan boleh jawab siapa dia, tuan-tuan? Hutang arwah kena settle dulu. Hutang dengan Allah, dainullahi ahadmu ayyaqdiya. Hutang Allah mesti selesai dulu. Apa dia hutang Allah? Fidyah dia dah settle belum? Hari itu arwah bulan puasa tinggal 30 hari sakit, dah bayar belum fidyahnya? Tak bayar fidyahnya jadi hutang. Hutang tu kena bayar dulu. Tu hutang dengan Allah. Tak bayar juga. Faraid. Ustaz kata faraid wajib. Betul, saya kata faraid wajib. Tapi sebelum nak faraid, settle dulu hutang. Settle dulu hutang. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Surah An-Nisa ayat 11. 4 kali Allah ulang bab hutang ni, tuan, dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Dalam ayat dalil bab faraid, 4 kali Allah ulang tentang bab hutang. Dalam ayat 11, min ba'di wasiyati yusi biha audain, dain tu hutang. Sekali. Dalam ayat 12, min ba'di wasiyati yusi biha audain, 2 kali. Dalam ayat yang sama, min ba'di wasiyatin tusunu biha audain, 3 kali. Dain tu hutang. Yang keempat Allah sebut lagi min ba'di yusa biha audain ghairullah. 4 kali Allah ulang bab hutang dalam surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, iaitu dalil menunjukkan hukum faraid. Dalam hukum faraid Allah ulang sampai 4 kali bab hutang, tuan-tuan. Nak tunjuk ni, tuan-tuan, wajib bayar hutang. Ramai orang kita inginkan bab hutang. Ya, hutang semua manusia wajib bayar tak? Wajib, tuan-tuan.
Hutang dengan bank ni tak wajib bayar. Hutang PTPTN tak wajib bayar. Bayarlah hutang. Dan namanya hutang. Hutang kereta bayar. Hutang kereta tak wajib bayar. Siapa kata tak wajib bayar? Itu hutang sesama manusia. Lagi-lagi hutang kedai mamak tak makan tak bayar. Lagilah wajib bayar. Kena bayar. Ustaz, saya nak bayar hutang, tapi orang tu saya tak tahu dah ke mana. Ada satu kes. Saya dulu masa duduk kat agama, saya dulu ada hutang dekat Banggali jual kapek ni. Orang Islam orang Islam. Macam mana Ustaz, orang ni dah jumpa, dah balik ke negara dia semua, saya tahu dah tak ada dah. Saya nak bayar hutang 300 ni kat siapa? Jangan risau. Jumpa dengan Ustaz Izhar. Sebab di MAIS ada satu perkhidmatan yang disebut untuk orang-orang yang berhutang. Bukan orang yang berhutang tu MAIS bayarkan hutang tu dia, bukan. Itu dalam bab ghorimin, dalam bab zakat tu cerita lain. Ini dia berhutang dengan orang tu dia tak jumpa. Duit tadi dia bayar 300 hutang kapek tu. Nak serahkan pada siapa tuan-tuan? Nak serahkan siapa? Takkan nak simpan dalam ekor isteri dia. Ni yang sebelum abang mati ni abang nak beritahu ni 300 hutang kapek tadi tu. Ayang pegang lah. Ya, isteri dia pun bukan hidup lama. Tantang isteri dia meninggal dunia dulu. Macam mana? Duit dalam bank isteri dia dah faraid pula. Macam mana tuan-tuan? Pergi pejabat agama, jumpa dengan Ustaz Izhar. Kita ada perkhidmatan menerima amanah wang orang berhutang. Letak RM300 tu dekat Baitul Mal. Biar Baitul Mal pegang amanah. Baitul Mal mati tak tuan-tuan? Baitul Mal tak mati, pegawai dia mati tak tuan-tuan nanti. Tapi Baitul Mal tu tak mati. Serahkan duit kat Baitul Mal tu, biar Baitul Mal pegang amanah sampai kiamat tuan-tuan. Bukan 300 tu tuan-tuan pegang amanah. Tuan-tuan kalau pegang amanah duit 300 tu tuan-tuan nanti akan mati dah jadi faraid. Serahkan pada agensi yang boleh memegang harta tersebut. Kalau di Selangor ni apa? Baitul Mal, Majlis Agama Islam Selangor. Serahkan duit kat situ. Ya, ada setengah-setengah ustaz yang mengajar di masjid-masjid, saya akui, dia kata serahkan dekat masjid. Biar jadi sedekah, pahalanya jatuh pada orang tu. Itu kalau tak ada peraturan oleh pemerintah. Kalau ada peraturan daripada pemerintah, contohnya MAIS ada sediakan perkhidmatan, serahkan, kalau berhutang serahkan pada MAIS, maka kita kena serahkan ke MAIS. Kena serahkan ke Baitul Mal, bukan serah kat masjid. Masjid mana boleh pegang amanah? Siapa kata masjid boleh pegang amanah? Naik sini cabar saya. Saya nak sebut seksyen mana dia pegang. Undang-undang mana? Menerima sedekah boleh, amanah mana boleh? Masjid pula tu nanti bertukar-tukar, pengurus nanti bertukar juga, bukan boleh sama. Tu kena serahkan ke Baitul Mal. Sebab Baitul Mal ni adalah pemegang amanah atau umat Islam. Dia tak mati tu tuan. Serahkan 300. Ustaz, dulu saya hutang kedai mamak RM100 saya tak bayar, saya lagi bayar tu. Ni RM100 pegang. Kedai mamak mana? Kedai mamak ni dah tutup, namanya sekian-sekian. Nanti kalau ada katalah waris kedai mamak tu datang tuntut hutang, serah bagi tahu, pergi tu dekat Shah Alam, Majlis Agama Islam Selangor, tuntut duit RM100 kat situ. Macam tu kaedah dia. Bukan biar je kita dalam keadaan hutang. Orang ni dah tak ada, tak payahlah bayar hutang, saya redha lah, ini kehendak Allah. Itu redha yang itu tawakal dengan redha yang salah tu. Dia kena usaha lah tuan-tuan. Cari orang ni, dah tak jumpa orang yang nak bayar hutang, serahkan duit tu ke pejabat agama. Macam tu, jumpa dengan Ustaz Izhar. Kalau daerah Gombak ni urusan pasal harta, jumpa Ustaz Izhar, penolong pengurus Baitul Mal kita di Pejabat Agama Islam daerah Gombak. Tu hutang sama manusia. Yang ketiga, harta pencarian dah settle belum? Harta pencarian ni kalau saya cerita harta pencarian lagi setengah jam, tak cukup masa. Tapi saya nak cerita harta pencarian kena settle dulu. Harta pencarian ni secara ringkas yang boleh saya cakap ialah harta yang diperolehi bersama di antara suami dan isteri. Suami dan isteri, orang lain tak boleh. Ini semua dia nak tuntut, adik-beradik tuntut atas pencarian. Mana boleh? Suami dan isteri. Sebab harta pencarian ni harta yang diperolehi oleh suami dan isteri yang ada sumbangan langsung ataupun tak langsung. Settlekan
atas pencarian kalau nak settle kena pergi mahkamah syariah. Ya. Boleh? Meninggal dunia tuan-tuan, kematian boleh menyebabkan kita menuntut harta pencarian. Harta pencarian ni boleh dituntut dalam 3 keadaan. Pertama, kematian. Yang kedua, bercerai. Yang tiga, sensitif sikit sebab ni benda tengah poligami. Poligami boleh tuntut atas pencarian. 3, saya ulang sekali kat makcik-makcik kat belakang. Pertama, bercerai. Yang kedua, apa dia? Kematian, berlaku kematian. Yang ketiga, poligami boleh tuntut atas pencarian. Tapi kalau makcik-makcik dekat belakang sana tanya dengan saya, ustaz, suami saya kahwin lagi, saya nak tuntut atas pencarian dekat mahkamah syariah dulu, boleh. Tapi kalau saya tak payah pergi mahkamah syariah dulu, cuba bincang dengan suaminya. Kalau pergi mahkamah syariah, banyak proses yang kena lalui, pentadbirannya, nanti kita pening. Pergi jumpa suami, bincang dengan suami. Bang, saya dah dengar abang kahwin lagi, saya dah redo je, nak buat macam mana? Yang dipening-peningkan buat apa? Melompat-lompat pergi berjaga agama minta cerai. Rugi. Jangan minta cerai dulu. Ada minta cerai dulu. Pergi bincang dengan suami tu. Cakap, abang dah kahwin, betul? Okey, sekarang rumah yang saya duduk ni macam mana bang? Minta dia hibahkan rumah tu dekat kita dulu. Bukan minta atas pencarian separuh. Kalau atas pencarian dapat 1/2, 1/3, tak dapat full. Tapi kalau hibah, semua harta orang tua tu kita boleh hibah. Mana untung? Saya tanya dengan makcik belakang. Yang pergi ini pergi pejabat agama lompat-lompat macam Mak Lampin minta cegai. Rugi. Minta dulu hibah, minta dulu harta tu bagi kita. Bang, rumah bagi saya, BMW bagi saya, duit dalam harta tabung haji bagi saya, duit ASP. Macam tu isteri minta suami berdosa ke tuan-tuan? Tanya dengan ustaz yang belajar bab munakahat. Dosa ke isteri minta kat suami? Tak berdosa. Ni sementara kita hidup ni, dia minta. Jangan tak minta sementara orang tua tu hidup, minta. Ni balik ni makcik, balik dia kuliah malam ni, balik ceramah malam ni, balik rumah sebelum tidur cakap dengan suami, ni bang dah dengar tadi ceramah bab faraid kan? Abang tahu kan kalau abang mati saya dapat 1/8 bang. Abang kata abang cinta saya, abang sayang saya. 1/8 kalau abang mati. Walaupun saya sensitif sebut abang mati, tapi sebut je dengan orang tua tu, biar dia tersedak sikit. Minta hibah. Kau kata orang tua dulu. Yang pergi gaduh-gaduh kenapa? Itu harta pencarian. Keempat, selesaikan wasiat. Wasiat yang disebut dalam kitab fiqh yang dihuraikan oleh ulama ni bukan wasiat yang tuan-tuan dengar selalu dalam TV itu tuan-tuan. Bukan wasiat yang tuan-tuan dengar dalam cerita Piramid 3 Abdul. Bukan. Wasiat yang disebut dalam kitab fiqh yang dihuraikan oleh ulama adalah wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris faraid. Bukan ahli waris faraid. Saya tekankan. Kalau orang lain mungkin kata 1/3 tu diterahkan kepada ahli waris yang tak dapat bersatu. Bukan, dia bukan ahli waris faraid. Tak kira lah siapa cucu ke, adik-beradik ke yang tak dapat faraid. Boleh dapat 1/3 je kadar dia. Awsabi sulus wa sulusu kafir. Selesaikan dulu tu 1/3 tu. Tak kira lah. Yang penting dia bukan ahli waris faraid. Nak bagi masjid ke, pusat tahfiz ke, anak yatim ke, itu bukan ahli waris faraid. Boleh dapat tak wasiat tersebut? Wajib. Confirm dapat 1/3 tuan-tuan. 1/3 confirm dapat. Baru-baru ni ada orang telefon saya, Ustaz,
arwah mak saya, dia pesan kalau dia mati nanti ambil duit simpanan dia sikit, buat tahlil dekat masjid. Buat tahlil kat masjid dan bagi orang masjid makan. Saya nak tanya, wasiat tu wajib nak mana tak? Wajib nak mana tak? Wajib. Sebab duit mak duit arwah mak dia ada 300,000 lebih. Yang dia nak buat kat masjid tu tak sampai 2,000, 3,000 pun buat tahlil dengan bagi makan dengan orang masjid. Wajib buat tak tuan-tuan? Itu dia nak buat pahala kan? Wajib. Bukan tahlil sunat. Memang tahlil tu tak ada sunat, tak ada pun wajib. Tapi sebab dia nak sedekah bagi orang masjid makan, itu yang kena buat. Tak lebih 1/3. Nampak tak? Ya tuan. Ya. Cakap. Kalau anak-anak tak nak duduk, dia nak rumah tu jadi hafiz. Dia tak sebut wakaf. Dia hanya sebut jadikanlah rumah tu sebagai tahfiz. Jadi saya dengan adik pun kita bersetuju. Tapi adalah keluarga cakap, mana surat, mana dokumen, mak arwah hayat kau cakap macam ni. Dan itu yang menjadi masalah untuk saya dengan adik saya cakap. Ya. Itulah sebab kalau nak buat wasiat berhibah kena kalau tak bertulis, nanti waris-waris lain akan cabar wasiat tersebut lisan. Dia sebenarnya wasiat ni boleh buat secara lisan, tak payah bertulis pun tak apa. Dalam kitab fiqh tak sebut pun kena buat dekat maiz, tak ada. Rujuk dalam kitab fiqh ni tuan-tuan buat wasiat. Pergilah buka fiqh manhaji ni dalam bab wasiat. Tuan-tuan buka dalam ni, ada disebut kalau nak buat wasiat mesti tulis wasiat dengan pihak maiz. Ada? Ada. Tapi kita disuruh tulis. Bab hutang Allah suruh tulis. Dan buat wasiat pun ada hadis yang Nabi suruh tulis. Yabitu lailatan illa maktubatun indahu. Ada tu. Maktubatun indahu tu hendaklah ditulis di sisinya. Jangan tidur 2 malam yabitu lailatan illa maktubatun illa maktubatun indahu. Maktubatun indahu hendaklah ditulis di sisinya tuan-tuan. Itu ada hadisnya. Hadis tu hadis sahih tuan-tuan. Hendaklah ditulis. Bila tak tulis jadi fitnah macam kisah ni. Orang pihak-pihak lain, adik-adik lain mempertikaikan. Apa bukti kau kata bapak nak wakafkan, nak sedekahkan, nak hadiahkan bagi kepada jenis pusat tahfiz? Tak ada bukti. Dia sebenarnya boleh dicabar dengan saksi. Kalau ada saksi 2 orang boleh juga. Itu sebab ada kaedah yang disebut bukan kaedah dalam Al-Quran sebut. Allah kata apa? Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. Kalau nak bagi sesuatu, nak berbuat pemberian, hendaklah datangkan saksi. Boleh? Fa ashhidu alaihim. Hendakkan datangkanlah saksi ke atas mereka. Ni tuan-tuan. Itu sebab kita kena ada saksi. Kena ada saksi. Kalau buat secara lisan, kena ada saksi. Kalau tak ada saksi, masalah. Susah nak buat kuasakan hibah tersebut, wakaf tersebut ataupun wasiat tersebut. Saya anggap dia buat wasiat sebenarnya tu sebab dia kata lepas mati kan. Mudah je tuan-tuan nak tahu wasiat dengan hibah ni. Kalau dia kata arwah bapak kita dulu kata macam ni, rumah ni aku bagi dekat mak kau. Dengar semua anak-anak sebagai saksi. Ni mak kau ada. Rumah ni rumah aku punya. Ni geran dia ada simpan. Rumah ni aku bagi hibahkan pada mak korang. Bapak cakap tu, mak dekat sebelah, terima kasih bang, dia kata tu. Cukuplah dia kata tu, terima kasih bang. Mana dia terima, ada akad terimanya, ada akad kabulnya dekat situ. Dan rumah tu juga masa bapak dia hidup, mak dah tak habis dah duduk. Dia memang dianggap rumah tu rumah dia. Itu hibah ke tak hibah? Itu hibah sebenarnya tuan-tuan. Walaupun dia tak bertulis. Tapi kalau bapak cakap macam ni depan kita,
nanti korang dengar ya, korang dengar. Aku panggil korang ni sebagai saksi, korang dengar anak-anak bapak. Kalau bapak mati nanti, rumah ni bagi dekat mak. Dia cakap itu. Kalau bapak mati nanti, rumah ni bagi pada mak. Itu wasiat riba. Itu wasiat. Sebab ada lafaz ijab dia kata lepas mati. Segala proses pemberian yang diberikan lepas mati itu adalah wasiat. Ingat ya, sampai bila ya? Pemberian dia nak buat lepas mati jadi wasiat. Hibah ialah pemberian masa hidup, bukan lepas mati. Lepas mati mana boleh bagi dah, dalam kubur tuan-tuan. Tapi kalau wasiat boleh bagi lepas mati tuan-tuan. Walaupun wasiat tersebut ditujukan kepada isterinya iaitu ahli waris, ada setengah-setengah pandangan ulama kata tak boleh, tapi di Selangor tak ada masalah. Kalau ada ustaz kat sini yang mengajar, dia kata tak boleh wasiat ahli waris, kontak saya nak tanya siapa ustaznya. Baca fatwa dulu. Kita kat Selangor ada fatwa. Ini kadang-kadang suka buat hukum sendiri. Ramai ni kadang-kadang yang mengajar kat masjid kat surau, dia buat hukum sendiri. Rujuk fatwa kita dulu. Dan saya nak beritahu kepada tuan-tuan, hibah di Selangor kita dah ada fatwa, ada 14 sirah fatwa. Boleh rujuk tuan-tuan. Dekat jabatan mufti kita. Dia laman web tentang mufti kita. Kita ada fatwa hibah, 14 sirah fatwa hibah. Dan kita juga ada fatwa pasal wasiat kepada ahli waris tuan-tuan. Dulu sibuk cecoh masuk dalam MP. Wasiat kepada ahli waris adalah haram. Nak dengar kan? Saya yakin yang tuan-tuan belajar sini nak dengar kata macam tu. Haram bagi kepada ahli waris dengan wasiat. Dia kalau wasiat kepada ahli waris ni, dalam fatwa dah sebut dia akan berbuat kuasa selepas kematian tersebut. Berbuat kuasa wasiat kepada ahli waris ini adalah selepas mendapat persetujuan ahli waris selepas kematian. Mendapat persetujuan ahli waris selepas kematian. Tu ayat dalam fatwa kata. Baru boleh dibuat kuasakan jika ahli waris faraid bersetuju dengan wasiat tersebut. Contohnya tadi bapak kata, nanti kalau aku mati, korang dengar ya, rumah ni bapak bagi, bapak bagi rumah ni pada mak kau lepas bapak mati nanti. Hendaklah serahkan pada mak kau. Itu adalah wasiat. Lepas dia meninggal dunia, bapak tu meninggal dunia, anak-anak semua tak bantah. Anak-anak semua setuju. Boleh tak rumah tersebut ikut wasiat bagi pada isteri? Boleh tak? Ya, boleh, tak ada masalah. Yang tuan-tuan pergi gaduh-gaduh masuk dalam AP itu mengapa? Kadang-kadang kita ni tak faham. Buat hukum sendiri tuan-tuan. Rujuklah dulu pejabat agama. Rujuklah dulu dekat majlis, dekat belakang kita punya fatwa. Ya tuan-tuan, ni main sebut je hukum tuan-tuan. Memanglah kitab fiqh sendiri, saya pun mengajar kitab ni tuan-tuan. Memang ada pandangan kata tak boleh. Tapi dalam kitab ni juga ada dibahaskan tentang wasiat kepada ahli waris. Melaksanakan hukumnya harus. Dan saya pernah baca dalam satu kitab Imam Syafi'i, kitab mazhab Imam Syafi'i. Di kalangan Imam Syafi'i, pandangan-pandangan dia kata menyempurnakan hasrat seseorang itu adalah lebih baik. Ada pandangan macam tu. Orang tua kita ada hasrat, masa dia hidup tak dapat buat lagi. Kita sebagai waris menyempurnakan hasrat arwah. Itu adalah lebih baik, ulama kata. Apa masalah? Yang kita nak gaduh-gaduh kenapa? Adallu alal khairi kafa'ili. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, kemudian orang tu buat kebaikan tersebut, maka dia juga akan dapat pahala. Apa masalah? Kenapa kita kena gaduh-gaduh tuan-tuan? Okey. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf Tuan Guru. Rupanya dah pukul 9 lebih tuan-tuan ya. Patut tengok jam. Saya kadang-kadang kalau ceramah barang ini kadang-kadang lupa diri sikit tuan-tuan ya. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kesimpulannya pada malam ni ya. Belajar ilmu faraid tuan-tuan. Ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Belajar ilmu faraid kemudian ajarkan kepada orang lain. Siapa semua belajar ilmu faraid? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang semua belajar faraid tuan-tuan. Ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas. Belajar ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain. Wa huwa yunsa
Dia ilmu yang mudah lupa. Tadi tuan-tuan kata tuan-tuan belajar faraid kan, saya tanya isteri dapat berapa pun banyak yang lupa. Itu isteri. Belum lagi yang dalam-dalam saya tanya. Belum lagi kiraan berlapis tu lagi pening. Wa huwa yunsa wa huwa nisfu ilm, dia separuh daripada ilmu, separuh sebahagian ilmu, kerana di dalamnya terkumpul ilmu pasal pembahagian, ilmu pasal hukum hakam, berapa bahagian yang difatwakan. Yang ketiga ilmu yang berkaitan dengan matematik. Yang ketiga tuan-tuan, wa huwa awwalu yunza'u min ummati, ilmu yang pertama diangkat daripada kalangan umat aku adalah ilmu faraid. So belajar faraid. Kalau ada kuliah faraid kat Masjid ni, tadi kita tahu ada kuliah faraid, belajar, datang kuliah faraid tersebut, dengar kuliah faraid tersebut tuan-tuan. Sebab ia adalah satu tuntutan dan arahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan. Alhamdulillah. Faham lah ya tuan-tuan ni, sebab tuan-tuan belajar faraid. Ya tuan-tuan ni. So bila kalau ada sebarang persoalan tentang saka, so tuan-tuan boleh tanya dengan kita, boleh pergi Bidang Agama. Saizar, berapa nombor telefon Saizar? Boleh call nombor ni ya tuan-tuan ni. Boleh, boleh. Berapa nombor Saizar? 019 berapa? 284 lagi 12 Ustaz Izhar ya, Ustaz Izhar. Ini pegawai kita di Gombak, Ustaz Izhar ni. Telefon Ustaz Izhar 019-284-1276. Siapa nak buat hibah, siapa nak buat wasiat, call Ustaz Izhar, pegawai kita di Pejabat Agama Islam di Gombak. Boleh bantu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada isu masalah faraid, tuan-tuan ada isu masalah saka, tuan-tuan dah dapat perkhidmatan runding cara saka, pun boleh call Ustaz Izhar 019-284-1276. Ustaz Izhar ni pegawai kita di Pejabat Agama Islam daerah Gombak. Boleh berurusan dengan dia. Cukup sekarang tu pada malam ni, mudah-mudahan ya malam ni perbincangan kita, sembang-sembang je dapat membantu tuan-tuan, dapat beri sedikit info tuan-tuan, dapat beri manfaat tuan-tuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan saka. Mudah-mudahan perbincangan kita mendapat rahmat dan berkat Allah Subhanahu. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqina fid din wa nantawil. Allahumma inna tunantani fadlillahi ila hajatin wa la nasrul alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.